Assalamualaikum dan selamat pagi ceria-ceria di pagi ini di MHI bersama Nasraman dan juga Hazrina Kasim. Biru-biru macam tu Apa kurangnya awak dengan merah hati berserta hitam warnanya. Kalau ada kuning di sini barulah jalur ke minang. Okey. Kami harapkan agar pagi ini anda bersama kami dalam keadaan yang sihat. Bagi yang bertugas, selamat bekerja seperti kami. Tetapi anda yang bercuti, manfaatkan hari ini dengan sebaik mungkin. Jangan ke mana-mana untuk 1 jam ini. Perkongsian di MHI kami bawakan untuk ilmu yang lebih berinformatif. Tepat sekali. Ya, insya-Allah kepada anda yang ada taman di dalam hati dan suka bercucuk taman di dalam hati ke hati di dalam Ya, taman di dalam hati. Astaghfirullahalazim. Itulah pagi-pagi Isnin ni kan. Okey. Taman di dalam hati, terutamanya penggemar orkid. Itu antara tumbuhan hiasan yang saya juga amat gemari dan kita akan bawakan ke sini. Harizna boleh jangkakan tak orkid termahal di dunia? Okey, kalau mengikut pembacaan saya malam tadi kan, abang buat research. Sebenarnya saya tak tahulah adakah ia termahal, tapi saya tahu salah satu jenis orkid yang mahal ada di National Park Kinabalu. Betul. Padang, harganya RM5,000 setangkai. Ada satu lagi di Sabah juga. Berbunga hanya 15 tahun sekali. Harganya RM27,000 untuk satu pokok. Wow. Mungkin menjadi hobi terbaru untuk Hazrina Kasim kita. Mahal sangat tu. Baik. Okey, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang orkid, mungkin kami juga nak bawakan apa yang menarik di akhbar pagi ini. Baiklah, kita bawa di berita harian kepada anda yang ingin menantikan berita baik terutamanya tentang cukai. GST hanya akan dilaksanakan jika gaji minimum dinaikkan ke RM3,000. Yang ini memang saya amat gemari dan saya amat sokong juga kerana itulah dia cerita dia daripada Perdana Menteri kita. Cukai barangan dan perkhidmatan hanya akan dilaksanakan semula jika nilai ambang pendapatan meningkat kepada gaji minimum RM3,000 untuk setiap rakyat Malaysia. Dan beliau mengakui sistem GST ini yang paling telus, efisien dan mampu menyumbang kepada pendapatan negara. Tetapi kalau kita laksanakan sekarang, yang kaya dan yang miskin juga harus bayar. Jadi Perdana Menteri kita prihatin akan rakyat Malaysia buat setakat ini. Tapi kalau gaji minimum dapat dinaikkan kepada RM3,000, kami di sini di MHI sangat-sangat sokong, insyaAllah. Itu di berita harian. Kami nak kongsikan satu lagi artikel di harian Metro pagi ini berkenaan dengan johan tilawah antarabangsa di mana Qari dan Qariah Malaysia telah pun dinobatkan sebagai johannya. Tahniah kita ucapkan kepada Muhammad Husaini Mahmur dan juga Puan Nur Hidayah Abdul Rahman untuk kategori Qari dan juga Qoria. Tak sangka kategori lelaki dan wanita juga dapat merangkul kejohanan ini. Gaji semua hidup saya dengar ya. Alhamdulillah rezeki ya. Alhamdulillah. Okey, baik, itu antara keratan akhbar yang sempat kami bacakan. Ada banyak lagi kisah-kisah menarik anda boleh dapatkan harian Metro dan juga berita harian termasuk New Straits Times ya. Dan kita akan ke pergisan kita yang seterusnya. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Kita bawakan kepada anda kisah seorang anak kecil yang berusia 19 bulan yang tular di media sosial dan beliau menghidap kanser ovary tahap ketiga untuk anak kecil berumur 19 bulan. Memang suatu tragedi. Jadi kita saksikan bingkisan kita pada pagi ini. Silakan. Hai, mak kecil. Hai guys. Di usia yang seharusnya penuh dengan gelak tawa dan keriangan, lain pula cerita buat kanak-kanak yang berusia 19 bulan, Danin Auni, apabila disahkan menghidap kanser ovari tahap 3. Penyakit yang biasa didengari pada usia 40-an. Terkejut dan pilu, itulah ungkapan perasaan kedua ibu bapa Danin apabila pertama kali mengetahui penyakit yang ditimpa anak bongsu dari dua beradik ini. Bermula dengan tangisan yang berpanjangan dan sukar membuang air besar sejak Ogos lalu, ovari kanan kanak-kanak ini sudah pun dibuang dan bakal menjalani rawatan kemoterapi. Disebabkan itu, adik Danin tidak lagi aktif dan tidak mahu berjalan seperti biasa, malah hanya meminta didukung oleh kedua ibu bapanya. Tulis. Wow.
Kisah ini bukan sekadar satu perjuangan melawan penyakit, tetapi juga ketabahan dan harapan tinggi untuk kembali sembuh seperti sedia kala. Itu kisah Danin Auni Riksi, perkongsian inspirasi yang kami nak bawakan pagi ini terus dari Kota Marudu, Sabah. Secara dalam talian kita bersama dengan ibunya, Puan Falaristia Sintom. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Puan Falaristia. Dengar kami? Mungkin boleh unmute-kan? Boleh tak unmute mikrofon di sana? Jadi bolehlah kita berbicara. Dari jauh ni, dari Kota Marudu, Sabah. Ya, betul. Okey, jadi dah bersedia ke? Masih sedang mencari mute button beliau. Jadi sambil kita mencari mute button beliau, ingin kita ceritakan di sini bahawa berita tentang adik Danin Auni Riksi yang mengidap kanser ovary tahap ketiga ini telah tular di media sosial dan juga di akhbar-akhbar media massa pada 9 Oktober. Yang saya kagum dengan rakyat Malaysia apabila diminta untuk menghulurkan bantuan dalam masa 5 hari sahaja, RM104,000 telah berjaya dikumpul sehingga Puan Falaristia sendiri harus mengatakan, okey, cukup sudah tidak mahu lagi duit. Dan alhamdulillah cukup untuk perbelanjaan kosnya. Yang sebenarnya kita pagi ini nak tahulah bagaimana mungkin keadaan semasa adik Danin Auni ini, perkembangannya selepas pembedahan dan bagaimana kalau kita nak kongsikanlah tentang semangat juang seorang ibu dan kesetiaan seorang ayah yang sentiasa orang kata nak melihat keceriaan dan juga kegembiraan seorang anak kecil. Danin juga mempunyai seorang abang. Betul. Dan kita sebenarnya nak kongsikanlah hari ini bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang ibu bila anak didiagnos mengidap kanser ovari dalam usia 19 bulan. Tentu kita sendiri sukar untuk menerima situasi ataupun kenyataan ini. Saya percaya Nas sebagai seorang ayah juga, anak demam pun kita dah risau. Betul, kita dah tak tahu apa nak dilakukan. Jadi kegerisauan untuk ibu dan ayah bila kita lihat anak kecil yang dalam kesakitan, beliau tak dapat menzahirkan kenapa dia sakit, di mana sakitnya dan sebagainya. Jadi luruh hati kita di sini. Jadi insya-Allah kita akan membuat panggilan kalau video tidak dapat dilaksanakan, maklumlah jauh juga di Kota Marudu ya. Jadi kita mulakan dengan panggilan telefon. Insya-Allah kita dapat bersama dengan Puan Falaristia Sintom. Apa yang menyayat hati juga di sini, seorang anak kecil yang menghidap kanser ovari tahap ketiga. Ya, betul. Dan ketumbuhannya dijangkakan begitu besar sampai menghalang sistem penghadaman anak tersebut. Ya, dan selepas pembedahan juga kita nak melihatlah sejauh mana mungkin dari segi progres adik Danin Auni ini. Walaupun pada awalnya sewaktu Danin ini sakit, ibu bapanya tak tahulah apa mungkin masalah kan. Betul. Hanya menangis sepanjang hari dengan keadaan kembung perutnya. Tetapi setelah dibawa berjumpa dengan pakar perubatan, barulah didiagnos yang adik Danin mengidap kanser ovari. Kalau anda juga penonton-penonton MSI nak memberikan kata-kata semangat kepada adik kecil ini, mungkin juga boleh anda layangkan di Facebook MSI untuk pagi ini. Kalau ada kesempatan kami akan bacakan dan terima kasih, saya percaya untuk semua rakyat Malaysia yang sangat pemurah hati mendermakan untuk memudahkan kos rawatan bagi adik Danin itu sendiri. Tepat sekali. Dan satu lagi cabaran yang dihadapi oleh keluarga Puan Falaristia ini adalah beliau berada di Kota Marudu, Sabah, dan hospital terdekat lebih sejam daripada Kota Marudu. Jadi kalau anda pernah pergi ke Kota Marudu, saya pernah pergi ke Kota Marudu 2 jam setengah naik pick up, gedugong macam tu. Jadi bayangkan untuk membawa adik Danin Auni ke perawatannya, setiap kali ulang-alik mujurlah mereka ada tempat untuk menginap di Kota Kinabalu, insya-Allah lah. Insya-Allah. Jadi kalau boleh kita nak bersama dengan studio bagaimana dengan keadaan panggilan beliau, boleh ataupun tak boleh. Maknanya masih ada masalah teknikal. Maklumlah jauh di Kota Marudu, Sabah. InsyaAllah kita akan cuba sambung semula. Sementara itu apa kata kita berehat seketika? Boleh. Kita akan kembali ke semula di MSI selepas ini. Jangan ke mana-mana.
terima kasih kerana masih bersama kami di MHI dan seperti yang dijanjikan, kita bersama dengan Puan Fala Ristina Sintom, ibu kepada Danin Auni Riksi yang menghidap kanser ovary tahap ketiga dalam umur 19 bulan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar dari Kota Marudu, Sabah semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Jadi kita nak bertanya tentang keadaan adik Danin Auni. Dikatakan baru saja keluar dari hospital semalam ya. Macam mana keadaan adik dia? Ya, betul. Jadi semuanya sihat Alhamdulillah. Jadi macam mana dengan adik Danin? Masih berada dalam kesakitan atau sebagainya? Macam mana perkembangannya? Alhamdulillah dia okey. Dia semakin baik lah. Dia semakin baik. Ada nangis-nangis lagi, kesakitan dan sebagainya? Dia selepas operation alhamdulillah okey. Selepas kemoterapi pun dia tunjuk respon yang baik lah. Okey, Puan Fala, mungkin boleh kongsikan kepada penonton MHI saat mula dapat tahu adik Danin ini mengidap kanser ovari, bagaimana perasaan sebagai ibu waktu tu? Terkejut lah sebab tiba-tiba kan sebelum ni dia tahu dia sembelit saja. Dalam tempoh 2 bulan tu kami usaha dengan rawatan sembelit. Pergi ke hospital untuk rawatan balik sebab dia tidak baik-baik lah, tidak pandai bagus dia punya sembelit. Okey, itu permulaannya ya. Tapi masih belum lepas daripada bahaya ya. Difahamkan selepas pembedahan ini adik Danin akan menjalani kemoterapi. Bilakah kita akan laksanakan rawatan ini? Sebenarnya kemoterapi pertama dia sudah selesai. Sudah selesai. Rawatan yang pertama. Ya, 1 cycle sudah selesai lah. Okey. Setakat hari ini, selepas sahaja rawatan kemoterapi, bagaimana mungkin melihat adik Danin? Apa itu? Bagaimana keadaan dia selepas kemoterapi? Setakat ni okey lah. Cuma lepas ni setiap minggu dia akan diambil darah untuk pantau dia punya darah putih. Sebab kesan dia punya kemoterapi ada kesan dia begitu. Jadi sentiasa dipantau lah. Tidak boleh jatuh. Apa nasihat doktor kepada Puan berkenaan dengan situasi adik Danin ini? Nasihat terus mulakan rawatan lah. Sebab itu 1 minggu selepas jadi bedah kami terus mulakan. Sebab dia seks juga sudah kan. Saya pasti sebagai seorang ibu, dia akan ambil seminggu demi seminggu untuk melihat macam mana reaksi adik Danin kepada rawatan. Jadi mungkin soalan terakhir untuk Puan, jadi dijangkakan telah mengumpul lebih daripada RM100,000 untuk rawatan adik Danin. Jadi ucapan Puan untuk rakyat Malaysia yang prihatin dan sudi memberi sumbangan. Silakan. Saya berterima kasih betul sama rakyat Malaysia. Saya tidak sangka kami dapat jumlah beginilah. Kami tidak menyangka jumlah itu sebanyak ini. Terima kasih menyayangi Danin Auni, baik yang call, tanya kabar. Terima kasih, doakan anak saya. Dan teruskan doakanlah selepas ini kemoterapi seterusnya pun dia terima positif, masih membaik. Begitulah. InsyaAllah. Jadi rakyat Malaysia juga rasa bersyukur dari tim MHI di sini. Boleh bah kalau kau teruskan Terima kasih usaha. juga kepada Puan Fala sudi berkongsi berkenaan dengan perkembangan adik Danin. Kami juga doakan kesihatan adik Danin akan kembali pulih seperti sedia kala, insyaAllah. Jaga diri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum diucapkan kepada Puan Fala Ristina Sintom daripada Kota Marudu, Sabah. Itulah dia, rakyat Malaysia sudi membantu. Dan rakyat Malaysia ni walaupun macho-macho macam saya kan, macho-macho betul, tapi dalam hati ada taman. Saya tahulah bila awak sebut taman ni, sebenarnya Nas ni daripada tadi dia cukup teruja. Topik hari ni berkenaan dengan minatnya jugalah dalam dunia orkid ya. Awak tahu tak, saya ada baca tentang karakter mereka yang suka orkid ni. Oh ya ke? Ada karakter dia? Ada karakter
mereka ni orang yang sangat mementingkan penampilan, orang yang pandai berbicara dan suka berdebat. Saya tak tahu sejauh mana kebenarannya. Itu mungkin fakta ataupun auta, saya tak pasti. Dia macam dia baca risalah hidup saya. Wow, gitu. Jadi tapi itu sesuatu yang menarik bagi mereka penggemar orkid sebenarnya. Jadi di sini kita akan membawakan keistimewaan orkid kepada anda para penonton. Kita bersama dengan Profesor Dr. Rusia Goh, pakar botani Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia bersama-sama kita. Assalamualaikum. Apa khabar doktor? Dan juga dengan Azrul Azrizal Azmi, seorang peminat bunga orkid macam saya juga. Kan jantan lagi macu orang. Terima kasih. Nak bagi tahu bahawa kita yang suka orkid ni kan, kita nak riliskan orang kata stres, tanam orkid dan sebagainya. Betul tak? Betul. Okey Prof, kita nak mulakan bercerita tentang tanaman. Saya percaya ni satu tanaman legenda dan pastinya kita nak tahu kenapa ia ni sangat orang kata diminati dan diterima ramai. Yang kalau kita orkid ni sebenarnya merupakan family tumbuhan yang paling besar lah. Kan? Di Malaysia sahaja kita ada lebih kurang 3,000 spesies. 3,000 spesies? Itu wild orchids, bukan termasuk yang hybrid tu. Yang orang tanam, dia orang dok kacuk-kacuk tu, bukan. Dan seluruh dunia kita lebih kurang ada 25,000 sebenarnya. 25,000 dan yang ni merupakan, dan bunganya sangat cantik. Dia ada wangi, lepas tu banyak-banyak saiz bunga tu, macam-macam saiz, macam-macam warna dan sebagainya. Itulah menyebabkan orang dan dia tahan lama. Itulah menyebabkan orang gila dengan orkid ni. Ya? Betul. Selain daripada kecantikannya, bunga dia pun tahan lama. Itu yang saya suka tu sebenarnya. Tapi apakah kebaikan lain yang datang daripada orkid? Saya dengar ada betul kebaikan keperubatan dan sebagainya. Okey. Selain daripada ia cantik dan membawa haruman kepada rumah, orkid ni ada juga yang mempunyai nilai ubatan dia. Zaman China, zaman Jing Dynasty dulu, dia mendapati yang satu spesies dendrobium yang boleh digunakan sebagai tonik dan sebagai nak menyihatkan badan lah. Macam tu. So yang ni mulai daripada situ dia telah ditanam secara banyak. Ini spesies ni bukan yang hybrid. Dia spesies untuk dijadikan ubatan saja. Benda ni kalau dah dikeringkan 100 gram rasanya dalam bukan 100 gram, 1 gram. Sebenarnya ada lebih kurang 2,000 USD. Wow. Sangat bernilai. Jangan tanam. Okey, kita nak tanya juga dengan pecinta orkid ni, Azrul. Banyak-banyak bunga. Kenapa orkid yang jadi pilihan? Bagi saya orkid ni sangat special lah. Dia bukan daripada saya, bukan daripada sekadar hobi, tapi dia macam dia way of life saya lah. Way of life? Kita bergantung harap lah untuk kita punya psikologi, kita punya feel kan. Sebab kita dengan orkid ni kita more positif kan. So kita expect dia untuk grow sebab dia bernyawa kan. So kita bagi dia the best, dia akan perform dengan the best lah. So kita rasa macam dihargai lah. Dihargai. Tumbuh-tumbuhan. Ada connection dengan kita tu, dia macam pecinta kucing dengan bunga sama. Satu terapi bak kata Prof. Sorry. Bila kata bagi the best, apa yang awak bagi the best dekat orkid tu? First macam orkid ni dia perlukan tempat yang sesuai. Dia tak suka yang kita boleh tiru sebagus mungkin macam dekat hutan. So dia nak perlu teduhan. Dia tak boleh panas terik. Dia tak boleh panas terik. Lepas tu kita perlu kena ada knowledge sikit supaya dia tak macam pokok lain. Orang assume yang orkid ni perlu sentiasa ada air. Tak, dia perlu masa untuk kering. Dia perlu humidity sahaja. Dia tak perlu terlalu siram. Dan dia tak perlukan tanah. Dia tak perlukan tanah. Itu yang pelik dia. Macam mana nak tanam tumbuhan ni tapi tak ada tanah? Unik dia di sana. Jadi macam mana mulanya perjalanan Encik Azrul? Okey, sebenarnya saya teracunkan diri sendiri. Teracun? Family day, kita orang vacation dekat satu tempat ni. Lepas tu dekat depan chalet tu macam ada satu orkid lah. Macam teringin lah nak bawa balik kan. So kita bawa balik. Jenisnya? Jenis dia Trexpermum sentivida. Dia hilang. So balik bunga. So start from there. Lepas tu saya terus tak terus belakang. Sekat lah kan. Seminat lah. Sebab dia memang unik lah. Antara yang menarik kerana kenapa kita bawa topik ni ke sini adalah kerana nilai
pokok orkid itu sendiri, macam saya cerita kepada Hasrina tadi, antara yang termahal ada di Sabah, RM27,000 satu pokok. Dan dijangkakan orkid termahal di dunia dari Shenzhen hampir mencecah RM1 juta. Kenapa begitu mahal, Doktor? Betul ke? Betul. Kalau yang Shenzhen orchid tu, it took them about 18 tahun untuk develop. Untuk menghasilkan ya? Untuk menghasilkan tu. Sebenarnya dia bukan spesies, dia sebenarnya adalah hybrid. Dia hybridkan. Lepas 18 tahun baru dia orang dapat yang dia orang kenalkan sebagai orchid termahal di dunia. Kalau yang wild tu, yang spesies yang wild tu sebenarnya kalau kita ingat yang ni Paphiopedilum rothschildianum ni. Nama dia pun ada orang panggil dia Gold of Kinabalu. The Gold of Kinabalu. Yangnya cuma ada dekat the slope ataupun lereng bukit Gunung Kinabalu sahaja. Itu dia kita panggil sebagai endemik. Endemik tu cuma ada dekat situ saja. Kalaulah katalah climate change ke apa ke yang tanah runtuh ke, habis. Begitu saja. In the wild. Tapi sekarang ni banyak dah ditanam dan dibawa keluar daripada tempat untuk meneruskan khazanah. Kalau kita nilai memang harganya tu lumayan kan, sebab itu juga saya percaya berlakunya kes penyeludupan seperti yang berlaku di Kelantan baru-baru ini. 40,000 pokok orkid telah pun diselundup masuk ke Malaysia dan mungkin Prof juga boleh komen lah dengan situasi yang berlaku ini. Kenapa? Sebab kita pelik. Kenapa diselundup pokok? Ya, sebab kita pokok orkid ni dia di bawah akta sebenarnya. Dia antara CITES yang kita panggil sebagai CITES, bermaksud akta yang menahan ataupun regulate trading of wildlife. And then orchid merupakan salah satu daripada spesies yang memang pohon yang dijaga under akta ni. Jabatan Hutan merupakan orang yang enforcement authority, yang mana orchid ni di bawah akta 313 dengan 686. So boleh membawa hukuman 500 hingga 1 juta ataupun dan 1 hingga 20 tahun penjara. Kalau didapati menjual, mencuri dan menyimpan dan sebagainya. Semua benda tu tak boleh sebab itu dianggap sebagai hasil hutan. Hasil hutan ni ada undang-undang dia. Jadi kepada rakyat Malaysia di sana yang ingin bawa pokok keluar dan naik Gunung Kinabalu dah turun. Jaga-jagalah, tengok-tengoklah dulu. Kita bawa balik ni. Jaga-tengoklah dulu. Cara menanti anda. Okey, Azrul, memandangkan anda pencinta orkid, nak tahu setakat hari ini dah berapa banyak spesies yang ada? Mungkin tak lebih pada 100 spesies lah. Tak lebih ya? 100 spesies. Wow, ini betul-betul pecinta ni. Awak ada berapa? Untuk saya probably ada 8-9 jenis je. Kat rumah mak saya dan kita ni. Saya gunakan sebagai terapi macam Encik Azrul ceritakan. Bila kita letak arang dan batunya, lepas tu kita bisik-bisik sikit. Mekalah kau. Dan betul tak? Betul. Saya nak tanya kepada pencinta dan juga ahli botanis ya. Bila kita bercakap dengan tumbuhan dan sebagainya, ada orang kata, gila dia ni cakap dengan pokok-pokok dia ni kan. Ada kebaikannya di sana? Betul. Ada. Ada communication antara dia dengan kita, walaupun ialah daripada segi saintifik tak boleh buktikan lah benda tu. Tapi daripada kita punya insight, kita ada benda yang kita connection dengan dia, dia akan bagi bunga kat kita kan. Dia boleh rasa kasih sayang kita. Boleh. Sebetulnya boleh. Sebab kalau dari dulu dia orang dah ada gunakan satu instrumen yang boleh tengok sama ada pokok tu respon atau tidak. Boleh respon. Dia respon kepada emosi kita ya. Dia pun hidup. Ya. Wow. Kan? Sebab kita fikir lain sebab pokok kan tak berbunga, tak bercakap dan sebagainya. Jadi susah. Tapi kasih sayang mesti ada Prof, mungkin boleh kongsikan kajian berkenaan dengan orkid ini. Apa yang menarik perhatian Prof sendiri dalam spesies yang ada di Malaysia? Okey. Yang di Malaysia kita ada lebih kurang 3,000 seperti yang saya nyatakan tadi. And then about 20% ataupun 30% daripada orkid itu cuma ada dekat sini sahaja. So kajian saya lebih kepada diversity demi kepelbagaian dan juga conservation. Conservation tu bermaksud kita sama ada kita simpan di tempat tu ataupun kita boleh bawa keluar bila tempat tu terpaksa dibangunkan. So itu adalah yang saya tekankan. Dan saya juga ingin tekankan yang spesies kita ni tidak boleh, kalau boleh janganlah bawa keluar daripada tempat asal dia kan.
Tapi kalau kita boleh jagalah kan. Tapi kalau tempat tu dah affected by climate change atau perubahan iklim, memang terpaksalah kita kena keluarkan rescue. Lepas tu nanti selamatkan. Lepas tu nanti kita ajar dia macam mana nak hidup dengan situasi yang baru dan kita boleh restore balik. Itu adalah mission saya. Kita kena beli gelaran baru, iaitu Sri Kandi Botani. Betul. Betul. Dengan tanjak dia sekali, dengan keris dia masuk hutan. Berani kau curi orkid. Kita mesti ada enforcement yang macam tu. Bagus. Yang sekarang ni kurang tu je enforcement. Undang-undang ada, tapi enforcement tak ada. Kita cadangkan. Okey, kalau kita nampak di hujung sana ada beberapa jenis orkid milik Azrul ke ni? Betul. Okey, jom semua kita beralih ke sana. Silakan. Kita nak lihatlah untuk saya yang mungkin hari ini kali pertama. Betul. Awak akan jatuh cinta dengan orkid. Janji. Zina, betul. Baik. So kalau boleh kita kongsikan. Yang kita tahu pokok orkid ni pokok yang menjala ya. Jadi kalau kita nak letak masuk dalam tanah tu memang tak akan jadi. Jadi apakah perkara asas yang kita harus tahu untuk kita menanam orkid? Macam yang ini kan. Anda nampak dia tak ada tanah, dia letakkan arang supaya dia dapat serapkan air. Ini jenis apa? Ini Vanda arcuata. Sangat popular. Dia ada wangi. Salah satu jenis yang popular lah untuk kolektor, untuk penghobi. Vanda ni memang sangat friendly untuk berbunga lah. Macam ni dia wangi lah. Wangi. Macam arcuata ni bermaksud anak panah. Arcuata, mata anak panah kat ujung ni. Kita boleh tengok ujung mata dia macam mata anak panah. Petals dia. Ya. Okey. Kalau kita nak ikatkan dia sebab bila dia semakin tinggi, dia semakin lembik begitu kan. Jadi antara tips mungkin Tuan Azrul boleh ajar kita sikit. Saya letak kat sini. Tak, dia macam Vanda ni dia monopodial, dia akan naik satu. So monopodial. Monopodial dia ada dua jenis sebenarnya. So dia akan ini tali ni pun bukan setakat gantung, so kita boleh guide dia dekat sini lah kalau dia macam nak mencondong. Sebab Vanda ni dia akan naik macam tu, kalau kita tak guide dia akan mencondong ke bawah macam tu. So dia kita boleh guide kat sini lah. Yang menjala ialah yang akan menjala kepada sinaran matahari ya. Okey, ada setengah yang suka dengan hobi tertentu ni, dia sangguplah ke seluruh negara, merantau daripada utara sampai ke selatan semata-mata nak cari orkid terbaik. Kalau Azrul sendiri pengalamannya? Macam kita orang, bila orkid ni dia ada komuniti dia. So ada kolektor, so kita share mana yang dah berkecimpung benda ni lama, so dia dah simpan benda tu lama, so kita orang pergi, kita orang buat gathering, so akan cutting lah. So kalau benda-benda macam ni Tuan Azrul buat sendiri betul. Buat sendiri je. Betul. Kalau saya tengok dekat sini ada peralatannya, mungkin boleh tunjuk contoh. Contoh. Okey. Macam kita ni ada pokok dah lama tau. Kat depan kita ni adalah Dendrobium secundum. Dendrobium ni tumbuhan dia bila dia mature dia akan keluarkan anak. Keki. Untuk kita nak bagi mother plant ni tak terlalu dia punya syarat. So kita boleh potong dia punya keki ni, so kita jadikan potong jangan takut. Boleh potong. Tak, kita boleh cabut je dulu. Kita boleh cabut. So kita boleh cabut, so kita dah dapat plant. Kasarnya kesian dia. Dia dah tapi memang macam tu. Kita dah dapat plant baru lah. So bila cabut macam tu kita kalau kita lekatkan di sini. So macam cara lekat dia macam orkid, dia perlukan kelembapan tau. Kelembapan ni untuk moss ni function dia untuk dia dapatkan air lah. Kekalkan air. So tali benang pun kita boleh pakai tali benang yang ikat tali benang baju tu untuk kita jaga kelembapan dia. Okey. So tu kita ambil pokok. Ambil pokok dia. Dia sebenarnya arang tu dah orang cakap dah lama lah, cara lama lah. Dia lebih sesuai macam ni. Saya old school lah. Orang dah sampai dah pokok cucuk sebab kita tengok Dendrobium ni dia tumbuh secara epiphyte. Epiphyte ni menumpang lah. Betul. So kalau kita buat ikat macam ni, dia lagi senang dapat air, senang dapat udara. Jadi kepada anda yang nampak orkid menjala di atas pokok anda, dia bukan parasit ya. Jangan khawatir. Dia akan mengambil nutriennya sendiri. So Prof, kalau kita kongsikan kan, setiap jenis orkid ini adakah penjagaannya sama atau ada yang berbeza, memerlukan lebih orang kata tumpuan kasih sayang? Penjagaan adalah berbeza mengikut spesies. Sebab ada spesies tu tumbuh atas tanah. Ada juga yang tumbuh atas tanah ya? Ada juga atas batu. Ada juga yang atas kayu macam ni, epiphyte.
Okay, so dia penjagaan ni adalah bergantung kepada kat mana kita jumpa orkid tu. Bagi saya, yang kali pertama mungkin hari ini nak cuba untuk ada sebuah pokok orkid ni, apa yang paling mudah untuk saya jaga? Tanam hybrid je murah. Hybrid. Sebab hybrid, tahan lasak. hybrid tu memang tahan lasak. Dia dibuat dan dia dia olah supaya dia tahan lasak. Okey, baik. So yang tu, tetapi masih lagi jangan terlalu banyak air. Itulah antara orang kata kegusaran saya. Bila saya tanam orkid ni, setengah akan mati. Sebab saya baru dapat tahu dia tak boleh kena panas terik. Lepas tu saya ada jenis yang macam ni, saya ada jenis yang macam ni, monopod. Monopodial. Monopodial. Tapi memang dia akan mati. Saya pun tak tahu Dia macam mana nak jaga. Satu common kesilapan orang selalu buat, orang letak bawah kaposh. Yes, saya buat macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Sebab orkid ni dia perlukan 3 benda. Cahaya, air circulation dengan kelembapan. Yang penting tu cahaya. So bila kita letak bawah kaposh, dia gelap. So bila dia gelap, sistem dia untuk bekerja dia tutup. Sebab dia tak kena cahaya matahari. Nak menghasilkan tapi makanan. kita mesti siram dia. So root akan bagi energi tu, tapi dia tidur sistem dia. So dia akan masam lah. Okey. Better kalau kita nak mengelakkan pada kaposh, ada pokok rendang pun dah cukup. Pokok rendang. Banyak ilmu kita dapat hari ini berkenaan dengan orkid ni. Ya, saya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Luciago, iaitu Sri Kandi Orkid kita. Teruskan perjuangannya. Bagus. Dan juga Encik Azrul, terima kasih kerana berkongsi bersama-sama dengan kita sedikit ilmu untuk anda semua. Alright. Okey, selepas ini kita nak bersama dengan pemenang ABPBH. Jangan mana-mana. Mungkin dia dapat orkid. Alright. Ini telinga gajah. Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-36 ABPBH telah melabuhkan tirainya dengan menyaksikan kemenangan terbesar buat pelantun lagu sepi, iaitu Aina Abdul, dengan memperoleh jumlah undian sebanyak 8.8 juta. Menggandingkan 3 pengacara hebat, Rina Diana, Didi Alias dan Hanif Hamzah, malam anugerah berprestij ini telah mempertaruhkan sebanyak 16 kategori. Antaranya, kategori penyanyi wanita popular, aktor filem popular dan penyampai radio popular. Turut menyaksikan kemenangan buat legend kumpulan pelawak tersohor suatu ketika dahulu, Senario. Juga kemenangan yang tidak disangka buat KJ sebagai penyampai radio popular. Dalam hidup ni, kalau pintu rezeki ditutup, Allah akan buka pintu rezeki yang baru. Kenapa juga? Percaya kepada perancangan Allah. Alhamdulillah. Do your best. Allah will do the rest. Do what you can. Allah will do what you can't. Terima kasih. Thank you. Membawa tema teguh yang selari dengan konsep keseluruhan anugerah ini, Berita Harian turut membawa persembahan penyanyi terkenal era 90-an iaitu Zamani dengan lagu Jika Kau Rasa Getarnya bersama 2 penyanyi baru Hakim Rusli dan Usop yang masih teguh sehingga kini. Antara yang menarik lensa kamera kami, pelbagai sentuhan fashion yang dipamerkan para artis hingga mendapat sorakan peminat setia yang tidak pernah jemu menyokong idolanya. Ini menjadi bukti kecintaan yang tidak berbelah bagi oleh peminat terhadap bintang kegemaran tanah air mereka yang memeriahkan lagi malam anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-36. Tanpa mereka, sudah pasti bintang-bintang ini tidak akan mampu menyinari industri seni tanah air. Erisha Amira. 1, 2, 3. Kasih selamanya. Tak
Tahniah, syabas kepada pemenang popular. Raina, rasalah sikit. Orang kata tak pernah jadi orang popular, dapat pegang pun jadilah. Best tak kan? Bestnya. Rasa macam jutawan begitu. Jadi tahniah diucapkan kepada pemenang-pemenang anugerah Bintang Popular Berita Harian yang ke-36 dan kita ada di antara pemenang-pemenangnya di sini. Okey, kita tak nak buang masa. Kita bersama dengan bintang paling popular ABP BH36, Aina Abdul. Well done. Kita ada Alif Hadi, aktor pembantu filem popular ABP BH36. Tahniah. Dan juga artis baru lelaki popular, Syahradin. Tahniah ketiga-tiganya. Terima kasih juga bersama kami pada pagi ini. Aina seperti biasa dia terlupa nak bawa. Kan? Tak, sebab masih teruja, bukan ada satu, dia ada dua. Okey. Jadi masih kekal sebagai penyanyi wanita paling popular dan sekarang bintang paling popular Aina. 8.8. Dia bukan sale dekat online 8.8 juta undian yang dikumpul. Macam mana perasaan tu 88 juta orang mengundi anda sebagai bintang paling popular? Sebenarnya saya masih berada di... Baru dapat feel. Okey. Kita masih rasa macam dekat awan lah. Kita masih rasa terbang lagi kan. Saya tak percaya. Sebab fan saya, saya terharulah sebab tahun ni saya menyaksikan sendiri kerja keras mereka. Kadang-kadang kita ada gathering untuk mengundi sama-sama. And kadang saya melihat mereka ada yang mengundi sambil makan, sambil bekerja. Tengah buat kerja laptop, 5 minit lepas tu undi balik. Jadi iNations ni memang berdedikasi ya. Ya, saya memang dedicate this award to iNations fully lah. Jadi saya tak sangka dan kemenangan tu memang tak jangka langsung. Saya hadir malam tu sebagai tetamu. Sebab selalunya saya datang, saya kena bernyanyi. Saya kena bekerja. Jadi malam tu saya rasa janggal dan saya datang menonton. Tak sangka ada rezekinya. Okey, itu Aina Abdul. Kita nak tanya dengan Alif Hadi. Dia dah tanya, dia tak bawa skateboard dia hari ni. Tak bawa skateboard. Kata skateboard. Macam mana rasa, sebab kami berdua ni tak pernah jadi orang popular. Jadi macam mana perasaan bila dinobatkan sebagai pelakon pembantu filem popular, aktor pembantu filem popular? Macam mana nak cakap 14 tahun hang berkecimpung tau. Saya memang tak expect yang saya akan menang sebab finalis lain pun saya rasa diorang lebih hebat, lebih ramai followers dan sebagainya. Sebab saya datang situ macam okey, tengok finalisnya, okey. Just gonna enjoy the show lah kan. Okey, kita support dia. Tapi bila dah dinobatkan sebagai pemenang, saya macam sampai sekarang saya still tak boleh brain lagi. Sama Aina ni, brain is cannot braining. Brain is not braining. It's not braining. Gitu. Tapi saya pastinya berkecimpung selepas 14 tahun dalam industri lah kan. Sebagai pengacara, sebagai pelakon. Jadi lepas kemenangan ini, apakah sasaran Alif? Saya rasa benda ni akan memberikan saya lebih semangat untuk meningkatkan lagi mutu kerja saya. Sebab saya rasa after you reach at one level, you mesti nak go to another level. What's next? What's next. So, saya akan terus bekerja keras dan we'll see apa yang akan offer saya pada what will offer me in the future lah macam tu. Sekarang ada modal. Ada modal begitu. Okey, kita dah bersama dengan Syahradin. Kalau kita lihat kan, pastinya anugerah ini ada hasil daripada peminat-peminat kalian juga kan. Bagi Syah sendiri yang masih lagi baru dalam dunia hiburan ini, bagaimana rasanya melihatkan apa yang diberikan, apa yang usaha dilakukan itu sama-sama dihargai oleh penyokong anda? Ya, of course. First kali memang Syah hargai dekat peminat-peminat Syah yang kenal Syah, yang mengundi. Mereka pun ada yang siang malam berjaga. Sometimes dorang kata dorang limit kadang 4-5 jam je orang tidur untuk mengundi saya. Saya pun macam, sebab ini pertama kali saya dicalonkan dan saya tak ada pengalaman pun dalam ABP sebelum ni. So saya kata, macam ni ke korang mengundi kan? Sebab saya ingat undi sekali macam 10 minit, undi 20 kali lepas sudah kan. Rupanya dia kena berulang-ulang seharian tu. Saya macam memerlukan macam ni dedikasi. So Syah pun macam Syah quite surprise lah how dorang punya
orang kata struggle, orang punya orang kata semangat tu untuk apa mengundi sehari-hari tu, I appreciate a lot lah. Banyak komen yang kita dapat daripada netizen, tapi apa yang saya jangkakan rata-rata ni, undian juga datang daripada luar negara seperti peminat anda dari Brunei, dari Indonesia. Betul ke tak betul? Betul ya. Betul. Aina pun setuju. Yes. Betul, sebab kita online kan. Jadi ada yang ada yang peminat daripada seberang juga yang dapat mengundi. So bersyukurlah sebab dia reach out to, reach more than Malaysia kan. Betul. Okey, sekarang kita nak sentuh berkenaan dengan penampilan. Okey. Saya mesti. Malam tu bila tengok macam serius lah Aina. Sebab Aina selalu kita tunggu sebab dia selalu tampil dengan unik dan luar biasa. Tapi hari itu simple. Kenapa simple kali ni? Saya memang suka bermain dengan expectation orang. And saya tahu, saya memang tengoklah konten peminat-peminat yang menjangkakan apa yang saya akan pakai malam tu. And I like to go the opposite direction. Oh, ya ke? Ya, saya memang suka bermain macam tu dengan peminat saya. And tapi saya ada reasonnya lah kenapa saya tampil berkebaya, berkebarung macam tu. Kerana bagi saya tahun ini saya memang dah cakap awal-awal dengan tim saya nak datang manis-manis je. Manis-manis je Saya nak manis-manis, tapi saya tetap datang bersama fans saya dengan bas. Jadi di situlah kita all out. Tapi dari segi penampilan bukan kata tidak all out, tapi saya kira pelik-pelik tu boleh kemudian hari. Tapi saya suka cara awak handle the situation. Macam ada juga netizen yang buat poll tau. Kalau Aina Abdul datang sebagai buah apa yang ada yang kata lembikai lah, apa nenas lah dan sebagainya. Tapi awak senyum, macam relax je. Inilah dia orang kata, ambil lesson. Walaupun anda dah penang, tapi pembantu saja kalau nak menang yang paling popular. Inilah dia, ini cara dia. Okey, mungkin sedikit kata-kata buat peminat di luar sana yang tak putus-putus sentiasa bersama dengan kalian. Kita mula dengan Alif dulu. Okey, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah mengundi saya dari mula sampailah habis sesi undian itu. Saya rasa kami takkan berada di sini tanpa undian anda semua. Jadi terima kasih banyak-banyak dan dia akan membakarkan semangat kami lagi untuk buat lebih bagus lagi dan seterusnya memartabatkan lagi industri tanah air kita. InsyaAllah. Sedikitlah Syah, sikit je. Okey, buat yang mengundi Syah dan semua yang siang malam mengundi Syah untuk sampai Syah ke tahap ni, Syah ucapkan thank you so much. Dan insyaAllah Syah akan hampakan peminat-peminat yang mengundi Syah, dan daripada segi lakonan Syah akan cuba perbaiki. Semoga lepas ni, dan doakan Syah semoga lepas ni Syah boleh jadikan Syah boleh menjadi pelakon-pelakon seperti Alif, Imam Manan, Syifi Haya, insyaAllah. Tinggi penanda aras tu. Alhamdulillah. Saya suka. Inilah dia betul actors yang berwawasan. Jadi teruskanlah mengembangkan bakat anda. Terima kasih Aina Abdul, bintang paling popular ABB Asia ke-36. Terima kasih Alif Hadi, aktor pembantu filem popular, dan juga Syahradi, artis baru lelaki popular. Semoga mereka dan juga yang lain terus mewarnai industri tanah air kita. Baiklah, kita akan berehat seketika dan apabila kita kembali Hari Alam Sekitar Negara 2024 bersama Hazrina Kasim selepas ini. Itu yang kami nak bawakan pagi ini berkenaan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara HASN 2024. Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Nak bercerita lebih lanjut, kita akan bersama dengan Datuk Wan Abdul Latif Wan Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik. Okey, pagi ni kita nak cerita tentang Hari Alam Sekitar Negara yang bakal disambut pada 21 Oktober ini. Mungkin Datuk boleh mulakan signifikan sambutan Hari Alam Sekitar Negara. Silakan. Okey, pertama sekali saya ucapkan berbanyak terima kasihlah kepada TV3 kerana dapat menerima kami pada pagi ini.
Jadi bercakap berkenaan dengan Hari Alam Sekitar Negara, ianya merupakan satu hari yang sangat penting kepada kita rakyat Malaysia, yang mana merupakan satu hari yang kita perlu ingati bersama oleh seluruh rakyat Malaysia, kerana pada 21 Oktober ini dia merupakan satu hari untuk kita semua catatkan dalam kalender kita sebagai peringatan untuk kita sama-sama menyambut Hari Alam Sekitar Negara. Yang mana pada hari ini merupakan pada hari tersebutlah untuk kita mempromosi dari segi pendidikan dan kesedaran alam sekitar kepada seluruh rakyat Malaysia, dan pada masa yang sama juga ia merupakan satu platform yang mana kita mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk menghayati dari segi pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Yeah. Jadi pada sambutan Hari Alam Sekitar Negara ini juga yang akan diadakan di Langkawi, ia merupakan satu hari untuk kita mengiktiraf mereka-mereka yang telah memberi kerjasama dan juga orang kata memberi jasa kepada pengurusan alam sekitar, iaitu untuk ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Dan pada hari yang sama juga kita berharap kita akan dapat menyebarluaskan maklumat berkenaan dengan pengurusan alam sekitar, dan akhirnya untuk kita dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat, dan seterusnya kita harap supaya penjagaan alam sekitar ni menjadi budaya hidup. Okay. Di Malaysia sekarang ni kita lihat dia belum menjadi budaya hidup. Okay. So kita harapkan dengan adanya program-program seperti ini kita dapat menerapkan ke arah membudayakan penjagaan alam sekitar sebagai budaya hidup kepada rakyat Malaysia. Okey, Datuk boleh kongsikan kepada penonton tentang sambutan Hari Alam Sekitar Negara ini, antara aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan. Okey. Untuk makluman, sambutan kali ini sangat istimewa kerana pada tahun ini kita juga menyambut 50 tahun Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Yang mana JAS sebenarnya sebagai agensi penguatkuasaan, kita menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling untuk mengawal pencemaran di seluruh negara lah, iaitu bagi punca-punca yang terletak di bawah bidang kuasa kita. Jadi sambutan pada kali ini di Langkawi merupakan kali kedua di Langkawi, dan sebelum sambutan pada 21 hari bulan, pada 19 dan 20 hari bulan, kita ada Karnival Lestari Alam Sekitar selama 2 hari, pada hari Sabtu dan Ahad, dan pelbagai program telah diatur yang melibatkan target group pada semua lapisan masyarakat. Termasuk untuk kanak-kanak sekolah, kita ada pertandingan mewarna. Kemudian untuk semua lapisan masyarakat juga kita adakan program seperti Envirohan. Kita ada eksplorasi ekosistem marine. Kita ada beach volleyball, pertandingan mewarna yang saya sebutkan tadi. Dan ada satu program yang merupakan signature program yang memang setiap tahun kita jalankan, iaitu pengumpulan e-waste. E-waste ni adalah sisa elektrik dan elektronik. Yang ini kita menggalakkan orang ramai untuk bawa sisa elektronik dan elektrik tadi, termasuk handphone, komputer, mesin basuh, peti ais, air condition dan sebagainya. Dan kita akan bayar dengan buangan yang dibawa tadi. Okey, baik. Mungkin akhir sekali Datuk boleh kongsikan secara ringkas bagaimana agaknya orang ramai boleh menyertai sambutan ini. Ya, dalam masa yang singkat ni mungkin saya boleh sebut bahawa satu, mereka boleh call kita
di Ibu Jabat dan semua jahatan negeri, dan kita boleh bagi semua maklumat yang berkaitan. Dan dalam masa yang sama, maklumat boleh diakses melalui laman web kita dan juga laman web Hari Alam Sekitar Negara. Di samping itu, mereka juga boleh melihat di semua platform media sosial kita lah. Okey, baik. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Datuk Wan Abdul Latif Wan Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, yang berkongsi berkenaan sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2024 yang bakal diadakan di Langkawi, ya Datuk ya? Ya. Baik, terima kasih. Kita nak bersama dengan rakan sukan saya Nas, silakan. Terima kasih Rina, terima kasih. Jadi Wawan, kita nak war-warakan kepada para penonton kita akan rancangan terbaru yang akan bersiaran di TV3 Cahaya Impian yang membawa sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Dibawakan khas oleh Tenaga Nasional, akan bermula 4 Oktober sehingga 8 November setiap Jumaat jam 10 malam di TV3, atau anda boleh stream melalui Tonton. Kalau nak lihat drama-drama kita sehari sebelum ditayangkan di kaca TV, RM9.90 sahaja untuk melanggani Tonton. Dan kita insya-Allah kita akan sajikan sedutan Cahaya Impian menyinari harapan insan. Mungkin hadiah juga dari dia untuk saya. Berusaha jugalah kalau boleh nak rumah sendiri ya. Ribuan terima kasih, bagi saya satu hadiah besar. Mak kita tak tunggu lama dah, rumah baru. Gembira benar. Marilah dianjur kasih ni dengan POTMB ni, memang TikTok lah sini selesa sangat. Pengacaranya memang tip-top kerana kita memilih mereka yang ada cahaya nur dari Panjaya. Saya hanya penerbit je rancangan. Oh ya ke? Awak tak masuk sekali? Allahu Akbar. Tak apa pun terima kasih. Jangan lupa untuk tonton Cahaya Impian Jumaat ini 10 malam di TV3. Kita dah sampai ke hujung siaran. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Kita nak bawakan topik kesihatan. Ya, kesihatan gegendang telinga kita sangat-sangat sensitif. Macam mana cara untuk kita menjaganya? Semuanya esok di MHI. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton kami. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Jumpa lagi. Saya Hazrina Kasim. Saya Nazraman. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bye.